Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmat serta keizinan daripada Allah ta'ala. Allah ta'ala memberikan kita kesihatan pada hari ini dan Allah ta'ala menggunakan nikmat iman dan juga Islam kepada kita. Alhamdulillah. Baik, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tazkirah yang pendek ini kita akan mengupas sedikit bab berkenaan dengan tawakal. Apa yang dinamakan sebagai tawakal. Ini relate, ini bersesuaian dengan apa yang telah terjadi pada hari ini yang kita lihat bahawasanya COVID-19 ini kemudian dicampur dengan varian yang baru daripada India, daripada Afrika ini, maknanya begitu mengganas sekali, terutama di negara kita. Daripada dulu kita dapat negara kita 5 yang terbaik di dunia dapat menangani COVID-19, tetapi pada hari ini kita nombor 1 yang kematiannya makin hari makin bertambah, sampai dah ratusan, sampai dah 100 lebih dah yang meninggal. Oleh sebab itulah kita muhasabah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, muhasabah diri kita, lihat di mana silapnya, di mana tak kenanya yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada, mungkin kepada negara kita, kepada diri kita, apa sikap kita, apa yang telah kita lakukan sehingga menjadi sedemikian. Padahal kita sudah berusaha, kita dah mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Vaksin kita dah setengahnya dah diambil, tetapi makin bertambah lagi kematian, bertambah lagi kesakitan yang terkena kepada COVID-19. Baik, kita lihat apa yang disebutkan dalam kitab ini. Baik, tawakal adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebulat keyakinan setelah usaha yang kita lakukan. Kita telah usaha bersungguh-sungguh dengan segala kaedah, cara kita dah habis, maka di situlah pengakhiran sekali adalah kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia merupakan ciri-ciri orang yang beriman seperti mana yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin, dan kepada Allah jugalah tempat dia bertawakal jikalau kamu orang-orang yang beriman. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat-sangat mencintai kepada orang-orang yang bertawakal. Baik, hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat bila sebut berkenaan tawakal ni, dia ada rukunnya. Baik, apakah rukun tawakal? Rukun tawakal ni ada 3 perkara, iaitu yang pertama berkenaan tauhid, yang kedua hal, yang ketiga adalah kelakuan. Rukun tawakal ni ada 3. Yang pertama kita lihat, pertama adalah tauhid. Baik, apa yang dikatakan dengan tauhid? Yang dikehendaki dengan tauhid adalah mengenal dan mengetahui bahawa segala sesuatu itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, segala urusan dan ketentuan di tangannya, dan adalah tauhid itu asal kepada tawakal, iaitu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan dan juga keadaan. Maka orang yang bertawakal sebenarnya orang itu adalah orang yang bertauhid. Maknanya tauhidnya itu betul-betul kukuh, betul-betul mantap. Sebab apa? Dia menyerahkan urusan, maka dia mewakilkan Allah Subhanahu wa taala kepada segala atas urusan keduniaan, urusan pada dirinya, dia letakkan sepenuh harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang dikatakan sebagai tauhid. Ini rukun tawakal yang pertama. Yang kedua dinamakan sebagai hal. Hal yang dimaksud dengan hal adalah pekerjaan hati. Yang dimaksudkan dengan hal adalah pekerjaan hati, iaitu meyakini segala gerak dan diam itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta tidak berpaling hati sedikit pun daripada Allah Subhanahu wa taala apabila sesuatu pekerjaan itu dilakukan, sama ada ia adalah pekerjaan harian ataupun ibadah,
maka hati hendaklah tenang menerima apa jua keputusan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan andai kata perkara yang kita lakukan itu menurut syarat dan rukunnya atau usahanya, insya-Allah Allah akan memberikan yang terbaik buat hamba-hamba ni. Maka dalam hal mana pekerjaan hati, setelah kita melakukan suatu pekerjaan tu kemudian kita dah letakkan dalam siap dalam hati, yakni aku dah buat saya upaya aku dan aku serahkan segala urusan tu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dah persiapkan awal-awal apa segala pun keputusan yang dia dapat, maka dia akan redha dengan keputusan tersebut. Macam orang jawab periksa lah, SPM dia dah usaha tawakal, dia dah usaha, kemudian dia dah belajar bersungguh-sungguh, baca buku, kemudian dia serahkan keputusan itu tawakal pada Allah. Kalau keputusan yang baik, alhamdulillah. Kalau tidak baik pun, mungkin Allah Ta'ala nak memberikan suatu benda yang lebih baik daripada apa yang diniatkan, apa yang dicita-citakan. Baik, yang ketiga pula, rukun tawakal ketiga namanya kelakuan. Kelakuan apa dia? Setelah kita mengetahui bahawa setelah melakukan usaha, kita harus menyerahkan sebulat hati pekerjaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hampir sama juga dengan yang dikatakan sebagai hal yang kita nyatakan tadi. Baik, tetapi dalam kelakuan ini dibahagikan pada tiga pula. Dalam kelakuan ataupun pekerjaan hati itu ada tiga tingkatan. Tadi ada tiga. Ni dalam kelakuan ni dia bahagikan tiga lagi. Baik, yang pertama apa dia? Bertawakal itu menyerahkan, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti berserahnya seseorang yang dipercayai akan menjaga keamanan dan keselamatan dirinya, dan ini adalah serendah-rendah pangkat tawakal. Ini makna tawakal ni ada tingkatannya, ada pangkatnya. Maka pangkat yang paling rendah tawakal ni adalah dia apa? Diserahkan urusannya pada Allah Subhanahu wa taala, diserahkan sesuatu urusan tu kepada orang yang dipercayai untuk menjaga keamanan dan keselamatan dirinya. Mana tawakal juga, tetapi ini jenis tawakal yang paling rendah. Yang kedua pula, tawakal pertengahan. Macam mana pula tawakal pertengahan? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala seperti berserahnya budak yang kecil kepada ibunya, iaitu dia menyerahkan segala urusan untuk diatur oleh ibunya, dan ini adalah pangkat tawakal pertengahan. Macam budak lah, dia tak tahu dia buat apa yang dia nak, apa yang dia main. Dia tak fikirlah nak masak apa, hari ni nak makan apa, nak minum apa. Dia serahkan bulat-bulatnya pada ibu dia. Jadi apa dia tawakal lah, makna dia tahu tengah hari dia makan, pagi bangun pagi dah ada sarapan. Makna dia letakkan harapan tu, tawakal tu mana pada ibu dia. Ini pangkat yang kedua, ini disebut sebagai pertengahan tawakal. Baik, yang ketiga pula, yang paling tinggi sekali, climax dia apa dia? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mayat yang hanya menunggu untuk diuruskan orang. Dia tidak membantah apa sahaja yang manusia lakukan kepadanya, dan inilah perumpamaan tawakal yang paling tinggi. Dan bagi mereka yang di peringkat ini, mereka tersengat malu dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga hendak berdoa pun mereka malu kerana takut mereka terlanggar adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah taraf ataupun pangkat yang diduduki oleh orang-orang arifin, para anbiya, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yang mereka ini terlalu malu dengan Allah Subhanahu wa taala bila mereka ini di dalam hati mereka ini luput ataupun terlupa sejenak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, macam kita ni kadang-kadang hampir satu hari tu kadang hampir lupa pada Allah taala, kadang-kadang dalam solat saja. Jadi taraf kita dengan orang-orang arifin ni terlalu jauh. Baik, hadirin dan hadirat mati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat satu kisah diceritakan dalam kitab Syarus Sadikin, bahawa suatu ketika Abu Yazid Al-Bustami ditanya oleh Abu Musa Ad-Daili tentang tawakal. Maka bertanya Abu Yazid kepada perkara yang sama kepada Abu Musa. Maka Abu Musa menjawab bahawa tawakal itu apabila engkau dikelilingi oleh binatang buas dan ular di kanan dan kirimu, maka tiada bergerak hatimu kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi
yang diberikan oleh Abu Musa. Maka dijawab oleh Abu Yazid bahawa perkataan Abu Musa itu sudah hampir kepada hakikat tawakal. Tetapi Abu Yazid hakikat tawakal itu, tapi bagi Abu Yazid pula hakikat tawakal itu adalah apabila seluruh isi syurga dan segala nikmatnya yang di dalamnya serta neraka dengan seluruh isi dan azabnya ada beza bagi kamu. Kita meletakkan perbezaan antara syurga dan neraka. Memang kalau kita daripada segi kita fikir daripada otak yang logik, memang betul syurga dan neraka memang satu perbezaan yang sangat besar. Syurga nikmat, neraka adalah azab, betul. Tapi lihat apa yang dilihat oleh Abu Yazid Al-Bustami ini. Dia kata apa? Maka bila kamu buat perbezaan di antara kedua-duanya, syurga dan neraka, maka kamu terkeluarlah diri kamu daripada mereka yang bertawakal. Maka dia kata orang begini dia tidak bertawakal. Makanya erti hakikat tawakal bagi Abu Yazid Al-Bustami itu adalah tiada bezanya di antara syurga dan juga neraka. Bagi Abu Yazid, hakikat tawakal itu tiada bezanya di antara syurga dan juga neraka. Maksudnya adalah beribadah bukan kerana hendak masuk syurga ataupun neraka, tetapi beribadahnya hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang dinamakan sebagai tauhid. Mana hebat tak hebat. Kita lihat para salafun salih yang begitu hebat. Maknanya kehidupan mereka ini adalah untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mana dalam firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan tujuan semata-mata hanya ibadat kepada aku, ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya-Allah kita sambung lagi pada kuliah akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.